Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati jawatan musi dan jawatan kuasa masjid, imam-imam dan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita berada dalam bulan Rejab dan baru-baru ini JAKIM telah melancarkan bulan Rejab ini sebagai bulan kempen solat. Alhamdulillah, mengisytiharkan bulan Rejab sebagai bulan solat ini, kalau tak silap saya, satu idea yang dimulakan oleh almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, mana di Kelantan tiap-tiap kali masuk bulan Rejab diisytiharkan sebagai bulan solat. Saya ingat lagi saya pernah dengar almarhum Tuan Guru Nik Aziz sebut ketika dia melancarkan kali pertama bulan Rejab ni sebagai bulan solat, dan dia buat allocation, peruntukan untuk sebulan ni buat kempen, buat forum, buat ceramah, buat banner, buat apa, lebih RM1 juta. Jadi dia ditanya, Tok Guru, sebab apa banyak sangat keluar duit untuk kempen solat? Apa ROI-nya? Return of investment. Keluar RM1 untuk orang solat. Dah boleh apa dari segi ekonomi? Jadi pada ketika itu Tok Guru menyatakan bahawa solat ini untuk kita membina manusia, jiwa manusia, human resource. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, solat yang berkualiti, ia akan menyebabkan manusia yang menunaikan solat itu tercegah daripada melakukan perkara keji dan mungkar, maksiat, rasuah, dosa dan sebagainya. Jadi back to basic. Dan sebenarnya, dan alhamdulillah, setahun dua baru ni di Terengganu, saya orang Terengganu, di Terengganu pun lancar bulan Rejab sebagai bulan kempen solat. Dan alhamdulillah 2-3 hari lepas JAKIM melancarkan di peringkat Malaysia. Tu pun ada orang kata, takkan bulan Rejab je nak semayang? Kenapa kempen solat selama ni? Dah, ini satu kita ambil bersempena. Selalunya bulan Rejab kita mengingati peristiwa Isra' Mi'raj. Bukan bermakna bulan Rejab je nak semayang. Ini golongan yang fikir sinis. Patutnya alhamdulillah kita sama-sama muhasabah masjid, surau, apatah lagi kita telah melalui almost 2 years COVID. Kita semayang di rumah, semayang pun masih dalam keadaan jarak. Jadi perlu untuk kita mengembalikan roh dan semangat untuk solat. Bukan kata tak semangat solat, tetapi moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita dan keluarga kita untuk mendirikan solat. Sebelum saya sebut dah lalang cerita bab solat ni, sebelum masuk bab Isra' Mi'raj, dan memang kalau cerita Isra' Mi'raj memang kena sebut bab solat. Sebelum sekejap lagi saya nak ajak kita cuba sedikit ulang kaji dan ada point of view yang mungkin kita boleh bincang.
Bab solat ni, saya ada seorang sahabat qadi daerah. Qadi daerah. Dia kata sepasang suami isteri datang jumpa dia. Suami isteri yang hampir-hampir nak bercerai. Tapi prosedur last kali dia jumpa qadi ni dulu, counselling lah kalau boleh. Dia sahabat saya kata pasangan suami isteri ni masuk, duduk depan dua orang. Qadi ni tanya, "Tuan, apa masalah? Kenapa sampai peringkat nak ambil keputusan nak bercerai? Apa masalahnya tuan?" Si suami pun ceritalah, "Isteri saya ni begini, isteri saya ni duduk." Qadi ni pusing ke arah isteri. "Puan, kenapa sampai macam ni sekali? Boleh puan jelaskan?" "Ustaz, suami saya dia ni dia cerita. Masing-masing cerita alasan. Lalu qadi ni tanya, kata, "Boleh tak saya nak tanya soalan sikit?" "Tanyalah Ustaz." "Saya harap tolong jawab dengan ikhlas." "Apa lagi Ustaz?" Qadi ni tanya, "Tuan dan puan solat 5 waktu cukup tak?" Tiba-tiba dua-dua menangis. Dua-dua menangis, pukul meja, bangun, keluar dari bilik qadi itu, tutup pintu. Dua-dua menangis keluar bila ditanya solat 5 waktu cukup ke tidak. Tuan-tuan nak tahu tak apa yang berlaku selepas tu? Nak tahu tak? Saya pun tak tahu. Sebab saya tanya qadi tu, "Habis macam mana lepas tu?" Dia kata, "Saya pun tak tahu, lepas keluar tak balik-balik dah." That is the real problem. Kalau kita nak troubleshoot, nak cari punca, kita nak back to basic, subhanallah, kita sedihlah. Allahu Akbar. Masa COVID-19 berlaku baru-baru ini, itu wabak di luar rumah. Orang stay at home. Ada wabak di dalam rumah. Wabak tak solat. Ada suami yang tak solat. Ada mak ayah solat, anak tak semayang. Lagi sedih, ada yang anak-anak solat, ayah tak semayang, mak tak semayang. Allahu Akbar. Kita tengok senarai, sedih. Berlaku perceraian, stres dan sebagainya. Bahkan di office, kalau ada malam ni bos ataupun orang bahagian HR, human resource di syarikat masing-masing, "Ustaz, salah lah, dia orang tak disiplin, dia orang tak komitmen, dia orang tak serius, dia orang tak jujur." Cuba cek solat. Kita kata back to basic tadi. Ada satu kaedah tuan-tuan. Seorang yang berani buat dosa tinggal solat, dosa lain small matter. Sekali lagi, di office kita, dalam keluarga kita, kat taman perumahan kita, kalau ada orang yang berani buat dosa tak semayang, dosa nak mengumpat bos kat belakang, tak kisah. Dosa nak minta rasuah, dosa nak hulur rasuah, small matter. Solat dia berani tinggal. Dosa nak tipu suami, dosa nak pukul isteri, dah semayang dia berani tinggal. Sebab tu, kalau kita ingat bulan Ramadan, tuan-tuan ada tak jumpa dalam bulan Ramadan orang yang puasa dia tinggal solat? Ada tak? Ada jumpa tak? Dia puasa tapi subuh dia tak semayang. Ada tak? Dia puasa, asar dia tak semayang. Dia puasa, maghrib dia tak semayang. Nak macam mana Ustaz? Saya kerja catering Ustaz.
serve orang nak buka puasa, dia tak sembahyang isyak. Dia tak sembahyang maghrib. Puasa tak? Puasa. Dia kerja apa dia, tak ingat dah nama. Makan pasar dekat nak buka puasa ni panggil. Allah, lama tak puasa. Nama dia? Parang. Pasar Ramadan. Dia duduk meniaga pasar Ramadan ni. Dia duduk ni petang. Dia petang-petang ni. Tak ingat dah istilah. Bulan puasa petang-petang. Pasar boleh tahu ni? Bazar. Bazar Ramadan. 2 tahun Covid. Tak pergi bazar. Bazar Ramadan. Dia duduk meniaga bazar Ramadan. Tanya, puasa tak? Puasa. Asal tak sembahyang? Tuan-tuan ada jumpa tak orang yang puasa tapi tak sembahyang? Ada tak? Ada. Ada orang puasa selamba je dia tinggal sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan jumpa orang yang jaga solat, automatik dia akan jaga puasa. Orang yang jaga solat, automatik dia jaga puasa. Tapi ada orang yang jaga puasa tinggal sembahyang. Ini kekuatan solat. Terbaliklah pada cerita Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj dari segi sejarah ia berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah 13 tahun. Dilantik menjadi nabi tahun ke-10 berlaku Isra' Mi'raj. Setelah berlaku kewafatan Ummul Mukminin Khadijah dan kematian pak saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib yang selama ni duduk cover Nabi Muhammad 10 tahun. Khadijah menjadi tulang belakang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni meninggal. Ini sebenarnya hikmah yang sangat besar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tidak melihat Nabi Muhammad ni bergantung pada Abu Talib, bergantung pada isterinya. Dan antara hikmah berlakunya Isra' Mi'raj ialah untuk menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguatkan jiwa Nabi, dibawa jumpa nabi-nabi yang terdahulu, dibawa tengok nikmat syurga, dibawa tengok azab neraka. Ini cara nak kuatkan jiwa kita hari ini. Ini pengajaran pertama kita hari ini. Contohnya nak menghidupkan masjid, susah ustaz nak buat, ustaz orang tak datang, orang perli, orang kutuk. Kita nak berdakwah, orang tak ambil peduli, orang fitnah pula, auzubillah, rasa sedih, susah hati. Cara untuk pujuk hati, kalau Nabi dibawa dalam Isra' Mi'raj, jumpa nabi-nabi terdahulu, kita hari ni macam mana? Kita tak boleh nak Isra' Mi'raj dah. Kita buka Al-Quran, baca kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Nabi terdahulu berdakwah. Bila Nabi Muhammad hadapi cabaran 10 tahun, jumpa nabi-nabi terdahulu, dia jadi kuat. Antara kita pun macam tu. Ada seorang tok guru yang duk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Orang kata tok guru, ada kat cyber trooper kutuk tok guru, kata tok guru macam-macam, fitnah, cakap tak elok. Tok guru tak rasa lemah semangat ke? Dalam Facebook ni banyak dia orang fitnah, dia kutuk, tak lemah semangat ke? Tok guru jawab, saya tak baca Facebook, saya baca Quran. Jadi tak baca Facebook, oh duk kutuk, let it go. Aku baca Quran. Jadi kita hari ini kita tengok bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa Isra' Mi'raj, jumpa nabi-nabi terdahulu, memujuk, menguatkan jiwa. Satu. Yang kedua, antara perkara yang menguatkan jiwa kita, kita merenung tentang keadaan-keadaan syurga, kita merenung keadaan azab neraka Jahannam. Ini sebenarnya menguatkan jiwa. Dan ini antara hikmah berlakunya peristiwa
Isra wal Mi'raj. Okey. Semua kita tahulah Nabi dari Mekah, malah ni ulang kaji ringkas dari Mekah, minal masjidil subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat yang pertama surah Al-Isra. Allah yang menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestin. Okey tuan-tuan. Zaman tu orang dari Mekah nak pergi ke Palestin, sebulan pergi, sebulan balik. Itu normal punya perjalanan. Sebulan pergi Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebulan balik sebulan. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu dia pergi dalam satu malam. Dalam satu malam. Ya, orang pergi sebulan balik sebulan, Muhammad dakwa pergi dalam satu malam. Pada ketika itu tak ada kapal terbang. Macam mana tuan-tuan? Logik atau tidak dakwaan ini? Logik ke tidak? Tak nampak. Senyum ke, masam ke, jawab ke, senyap ke, tak nampak. Pakai mask. Zaman orang pergi sebulan balik sebulan, Nabi Muhammad kata aku pergi satu malam. Logik atau tidak? Logik atau tidak? Logik tak? Tak logik? Logik tak? Berani cakap tak logik? Logik tak? Logik ke tak? Pleseh dia kerah, dia tak jawab. Logik tak? Ada yang iling, ada yang giling, ada yang angguk. Ni khilaf ulama Masjid Bilal. Tak nak jawapan panjang, nak jawapan logik tidak. Logik menentukan sesuatu logik atau tidak, kita guna apa? Guna akal. Menentukan sesuatu logik atau tidak, kita guna akal. Kalau guna akal, zaman orang pergi sebulan balik sebulan, tiba-tiba cakap pergi satu malam. Kalau guna akal, jawapannya tidak logik. Ini live ada ke? Jangan potong separuh, dengar sampai habis. Takut orang dengar Facebook, dengar separuh je. Kalau guna akal, Isra Mi'raj tak logik. Kalau guna iman, Isra Mi'raj, kita tak sebut logik, kita sebut benar. Benar. Ni kaedah ni. Sekali lagi, kalau guna logik, Isra Mi'raj tak logik. Kalau guna akal, tak logik. Kalau guna iman, Isra Mi'raj benar. Benar maknanya berlaku. Jadi kalau kita buat ayat sikit lagi, Isra Mi'raj benar walaupun tidak logik. Ini ilmu iman. Ini satu kaedah penting. Saya kata saya datang jauh-jauh ceramah malam ni, dapat bawa balik satu ni pun cukup dah. Apabila bertembung logik akal dengan iman,
maka kita kena contohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar kata Isra' Mi'raj benar. Tu jadi Siddiq tu. Ada orang di Mekah yang dah masuk Islam, bila dengar Isra' Mi'raj mereka murtad. Ada dalam kitab Sirah Ibnu Hisham menyebut ada orang murtad. Sebab apa murtad? Sebab dia menggunakan akal semata-mata. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar dipuji? Sebab dia menggunakan iman walaupun akal kata tak logik. Abu Bakar guna iman. Ini kaedah penting dalam hidup. Kalau bertembung logik akal dengan iman, utamakan iman. Okey, kaedah. Sekarang jom kita praktik kaedah ni sikit. Ustaz, saya ni Ustaz 15 tahun dah jadi kontraktor Ustaz. Kalau tak kau tim, tak hulur situ, tak belanja makan, tak belanja megah Ustaz, payah nak dapat job, nak claim pun payah nak release Ustaz. Logik kata kalau saya tak rasuah, saya tak boleh bisnes. Logik. Tapi iman kata apa? Rizki Allah yang tentukan. Iman kata apa? Ni haram, aku tak boleh buat. Itu iman. Ustaz senanglah cakap. Ustaz bukan kontraktor. Saya nak masuk sebut harga tu dah. Dia tanya, dah nak bagi berapa? Ustaz, kita ni dalam berbisnes Ustaz, kita kena pusing sikit. Kalau kita lurus sangat, tak boleh nak maju Ustaz. Akal kata. Tapi iman kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kaedah penting. Isra' Mi'raj mengajar kita bila bertembung logik akal dengan iman, utamakan iman. Macam mana nak kita Ustaz kalau tak terlibat dengan riba Ustaz? Macam mana nak expand business? Okeylah, dulu saya buat job 1 juta 2 juta Ustaz. Sekarang peluang 150 juta punya projek. Kalau tak ada funder yang ada riba. Kalau tak buat ni, macam mana nak hidup? Logik akal. Iman kata bukan begitu. Subhanallah. Isra' Mi'raj mengajar kita perkara penting. Penting sangat bab ni. Logik akal dengan iman. Banyaklah perkara. Kalau nak kira semua perkara agama ni, kalau semua nak kira logik, kita tak mampu. Tak mampu. Ni kejap lagi nak sembahyang Isyak. Ada yang bangun pergi ambil sembahyang. Bapa dia bangun ambil sembahyang, ustaz tengah kuliah tadi dia terkentut. Cuba perhati yang jadi baiki-baiki pinggang tu. Di mana dia nak kentut tu. Dalam hati dia, janganlah bunyi kuat. Okeylah, tak apalah. Harus dia kentut tu. Tuan-tuan kentut, pergi ambil wuduk nak sembahyang Isyak, basuh apa? Masa ambil sembahyang tu, basuh kat mana? Muka, tangan, kepala. Basuh tak tempat kentut tu? Jauh. Maknanya ada perkara dalam agama kadang-kadang akal kita tak mampu nak fikir. Kita kata sami'na wa ata'na. Ustaz kata kalau orang berzina, Ustaz, kalau orang berzina nak jatuhkan hukuman, kena ada 4 orang saksi yang tengok berzina tu. Dah logik ke? Logik ke? Mana ada orang berzina depan orang? Semua orang berzina pergi senyap-senyap masuk hotel sembunyi. Kalau Ustaz kata nak jatuhkan hukuman kepada penzina, kena 4 orang saksi. Tak logik Ustaz. Itu akal logik kata. Iman kata dah Allah perintah, buat. Kuat kuasakan, declare je. Hak nak berzina pun takut dah, baru declare. Tapi logik akan kata nak cari kat mana saksi, dan seterusnya. Nak lagi contoh?
Satu lagi saya bagi contoh. Ayah meninggal, tinggal duit 60.000. Anak ada 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki CEO company, gaji 50.000 sebulan. Yang perempuan ibu tunggal, suami baru meninggal kena COVID. Yang perempuan ibu tunggal, ada anak yatim 4 orang. Yang lelaki CEO, gaji 40-50.000, 2 beradik. Ayah meninggal, tinggal pusaka 60.000. Yang lelaki dapat berapa? Yang perempuan dapat berapa? Yang lelaki dapat 40.000 CEO, yang perempuan dapat 20.000 ibu tunggal. Logik tak? Setuju tak? Oh, semua setuju. Lelaki semua setuju. Cuba tanya orang perempuan, setuju tak? Setujulah. Nak macam mana hukum? Kalau kita guna logik semata-mata, yang lelaki CEO dah gaji 40.000 sebulan, takkan lelaki boleh 40, yang perempuan ni ibu tunggal 20 je? Ini logik akal. Iman kita kata, dah ini ketentuan Allah. Saya belajar dalam Isra' Mi'raj, walaupun akal kata tak logik, tapi iman kata benar apa yang Allah putuskan. Nak lagi contoh? Orang lelaki boleh kahwin berapa orang? Tu contoh, tu faham tu. Tu faham selalu. Logik, emosi, logik. Ini perkara akidah. Isra' Mi'raj ajar kita. Cumanya tuan-tuan, sebenarnya agama ni, Islam, sebenarnya hakikatnya, kalau kita kaji, kalau kita selidik, ia seiring dengan akal. Tadi kita pergi surface, tak logik Isra' Mi'raj, tapi sebenarnya gini. Ada seorang ni, dia balik kerja petang, dia pakai benda apa panggil, baju kok kan, benda blazer. Dia on the way balik kerja pukul 6 petang. Dia singgah kedai, teringat kat anak, dia beli gula-gula. Dia beli gula-gula agak banyak, dia letak dalam poket blazer dia. Balik rumah, dia sangkut blazer dia kat dinding. Dia ambil gula-gula tu separuh, ada lagi dalam poket blazer. Dia pun bagi kat anak-anak. Semut masuk dalam blazer dia cari gula-gula. Tiba-tiba pukul 10 malam, bos telefon, esok ada meeting di Kota Kinabalu, saya tak dapat nak hadir, you kena hadir ganti saya. Tiket flight dah beli, esok flight pukul 8, make sure pukul 7 you dah ada di airport. Okey bos. Pagi esok cepat-cepat dia mayang subuh. Lepas mayang subuh, blazer dia tadi kat dia dia ambil pakai, semut-semut ada sekali dia pakai. Pergi airport pukul 8 terbang, turun di KK pukul 9. Pukul 10.30 ada meeting, pukul 1 selesai lunch, pukul 3 flight balik KLIA, 4.30 sampai. Dia pun berjalan kereta balik rumah dia sampai pukul 6.30. Dia pun tanggalkan balik blazer dia, disangkut kat dinding. Semut dalam poket blazer dia keluar. Jumpa semut kat rumah. Semut kat rumah tanya, you pergi mana hari ni tak nampak? Semut dalam poket blazer kata, KK, pergi KK, balik hari. Semut kat rumah kata apa? Tidak logik akal. Kecuali semut As-Siddiq.
Tuan nampak tak? Dia semut dalam poket blazer tak dia cakap, pergi Kota Kinabalu. Semut-semut lain tengok, pergi kikir balik hari. Logik tak sekarang? Make sense? Boleh jadi logik tak? Di sinilah jawapannya. Sekiranya semut naik kenderaan semut, memang tak akan sampai Kota Kinabalu untuk balik hari. Tetapi semut tumpang kenderaan manusia, naik kapal terbang. Okay, it's happened. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau naik kenderaan manusia sebulan. Tapi Nabi Muhammad Isra' Mi'raj bukan naik kenderaan manusia. Nabi Muhammad naik burak. Burak ni kenderaan malaikat, dicipta daripada cahaya. Jadi kelajuan cahaya bukan macam kelajuan unta. Bagaimana kelajuan kapal terbang bukan kelajuan kenderaan semut. Nabi Muhammad naik burak, kelajuan cahaya. Apa benda ni teori dia? At the speed of light, time still stood. Fizik ke apa? At the speed of light, time still stood. Pada kelajuan cahaya, masa tak boleh kira. Jadi apa masalahnya daripada Mekah ke Masjidil Aqsa satu malam dengan kelajuan cahaya? Laju cahaya. Bagaimana semut tumpang kenderaan manusia boleh pergi Kota Kinabalu balik hari? So why not Nabi Muhammad tumpang kenderaan malaikat, pergi balik dalam satu malam Masjidil Aqsa? Possible. Allah boleh buat dengan kelajuan cahaya. Cahaya laju, tuan-tuan. Mana lagi laju? Cahaya ke bunyi? Cahaya ke bunyi laju? Mana lebih laju? Kita tengok. Nampak kilat dulu ke bunyi guruh dulu sampai? Oh, kilat tu kan? Cahaya lebih laju daripada bunyi. Mana lagi laju? Bunyi atau bau? Itu hebat. Kadang-kadang tak bunyi pun bau ada. Itu kena buat kajian lain lah. Jangan marah orang kentut. Kalau bau kentut jangan marah. Terutamanya para isteri di rumah. Para isteri. Oh, perempuan ada tak malam ni? Masjid ni ada tak? Ada. Perempuan, kalau bau suami kentut malam-malam, bersyukurlah. Itu tandanya si isteri tu tak kena COVID. Kan, bak hidung dia boleh hidup. Alhamdulillah bang, saya tak kena COVID. Tak payah swab test dah. Tak payah swab test. Okey, bau lagi bang. Okey, alhamdulillah. Benda nak cerita masuk bab kentut pula. Okey. Jadi ini Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj kita mula dengan akidah. Akidah. Iman. Dan inilah yang kita nak contohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iman Abu Bakar inilah yang kita nak tanam dalam diri kita. Inilah tujuan kita bincang bab Isra' Mi'raj. Bukan seronok dengar ceramah, bukan sekadar itu. Tetapi keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita minum air, nak singgah kat kedai, tiba-tiba ada lalat seekor jatuh. Lalat jatuh dalam minuman kita. Kita nak buat macam mana? Lalat. Maka ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma lyanzi'hu fa inna fi ahadi janahayhi da'un wa fil akhar shifa." Nak azan?
Dia bunyi. Ada bunyi. Hadis Rasulullah menyebut apabila jatuhnya seekor lalat di dalam minumanmu, nampak macam mana? Tenggelamkan, kemudian minum dengan lalat-lalat. Tenggelamkan, kemudian keluarkan. Air itu boleh minum tak? Boleh. Sanggup tak minum? Saya order air lain tak apa Ustaz. Itu ukuran iman gitu. Azan jap. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Berkenaan dengan Isra' Mi'raj, sudah pasti selain daripada perkara akidah, perkara solat, ini yang paling utama daripada Isra' Mi'raj. Basulah tuan-tuan, ada orang cakap, kenapa tiap-tiap tahun kena ada ceramah Isra' Mi'raj? Ceramah, forum, malam ni buat, nanti minggu depan buat lagi, khutbah sebut lagi.
Tiap-tiap tahun ada. Kalau ni ustaz ni, nanti ustaz lain pula, masjid lain pun buat. Repetition is mother of knowledge. Pengulangan, ulang-ulang supaya benda tu melekat. Sebab tu kita main Jumaat. Mana member? Main Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat, syarat rukun khutbah kena pesan takwa. Kan kita selalu dengar ittaqullah. Belum tidur masa tu kan? Masa ittaqullah tu belum tidur lagi kan? Jadi tiap-tiap kali khutbah mesti kena sebut takwa. Sebab apa? Repeat setiap minggu. Khutbah raya pula takwa lagi. Repeat. Perlu ulang. Sebab bab solat ini adalah tiang kepada agama kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin." Perintahkan anak-anakmu salat ketika mereka berusia berapa tahun tuan-tuan? 7 ke 17? 7, bukan 17. Tapi cuba kita renung seketika, anak-anak kita di rumah umur berapa dah? Setakat mana kita suruh dia solat? Suruh solat. Tu tak tanya lagi setakat mana kita cek dia baca tahiyat betul ke tidak. Yang anak perempuan bila haid, bila istihadah, tu tak cerita yang duduk di kolej, duduk di asrama universiti lagi. Kak Long, macam mana solat Kak Long sekarang? Allahu Akbar. Isra' Mi'raj kita sambut tiap-tiap tahun. Ceramah lagi, jamuan lagi. Ada jamuan mana ni? Ada makan? Take away. Jamuan di rumah masing-masing. Apa macam ada kat belakang? Tak ada makan kat rumah. Tak nak bagi tahunya, kita sambut Isra' Mi'raj, apa yang kita bawa balik dalam kehidupan kita. Lepas kita dengar ceramah Isra' Mi'raj, ramai di kalangan kita bising, kenapa masjid tutup? Covid datang. Patut kita datanglah ke masjid berdoa pada Allah. Ramai yang bising. Bila masjid buka, yang bising tu datang ke tak? Bising pula semayang jarak jauh-jauh. Datang ke tidak? Dia datang ustaz, alhamdulillah. Tapi ramai yang duk bising Facebook tu senyap dah ni, dia pun tak mari. Kalau yang datang, alhamdulillah. Kalau yang tak datang, sebab kita duk tengok yang istiqamah datang, tak bising pun dalam Facebook. Dan bukti orang yang bersungguh, yang bising bak semayang dalam, kenapa masjid tak ada semayang? Tanya diri sendiri, awak tu berjemaah tak kat rumah? Kadang yang duk bising dalam Facebook, di rumah tak berjemaah pun dia dengan isteri dan anak-anak. Lagi berat, tak semayang. Keyboard warriors sahaja. Jadi Isra' Mi'raj ini perlu kita muhasabah berkenaan dengan solat kita. Ada satu peristiwa, seorang anak muda, dia pergi interview nak minta kerja. Dia interview nak minta kerja, bawa sijil, surat-surat recommendation, pengalaman kerja, dia bawa lengkap satu file. Dia duduk atas kursi depan untuk interview. Yang tukang interview ni tanya soalan pertama, awak ni solat 5 waktu cukup tak? Tuan, saya solat, cuma kadang-kadang ada juga terlepas tuan. Budak tu jawab. Budak ini kandidat yang pertama yang mendapat kerja tersebut. Okey, awak boleh mula kerja besok. Tuan, saya ingat saya tak lulus dah. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Cuma saya minta maaf tuan. Tuan nampak tanya bab solat tadi, saya jawab ada juga on off. Kenapa tuan terima saya? Sebab kamu jujur jawab. Lepas ni jangan tinggal solat. Dan subhanallah, anak muda ini beritahu, sejak saat itu
dia dah tak pernah tinggal solat. Rupanya peristiwa itu menjadi turning point dalam hidup dia. Jaga solat. Tuan-tuan kena ambil pengajaran yang betul ni, jaga solat. Jangan ambil pengajaran, oh tak apalah solat on off, nanti jawab jujur je. Bukan itu pengajarannya. Pengajarannya jaga solat. Dia menjadi, ya, masing-masing kadang-kadang ada sebab titik perubahan dalam hidup dia. Ada orang dia jatuh sakit, belah jantung. Ada orang dia kena COVID sampai stage 4, ditidurkan, sekarang hidup balik. Jaga solat dah sekarang. Maka alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang bisnes juta-juta, kena tipu di partner dia sendiri. Alhamdulillah dia jaga masjid, jaga solat. Dulu masa sibuk bisnes tak semayang mana pun. Alhamdulillah. Yang kita bimbang jenis tak semayang, kena COVID, jaga solat. Sembuh balik sekarang, tak solat balik dah. Itu kita bimbang. Allah bagi peluang kedua, kita abaikan peluang tersebut. Solat. As-salatu imaduddin. Bos, business owner, pastikan sedia tempat solat, sedia waktu solat untuk pekerja kita. Ustaz, saya dah sedia musola kat office, dah bagi masa rehat sepenuhnya untuk semayang. Saya ni tak sempat nak cek tiap-tiap kali waktu solat, Ustaz. Macam mana Ustaz kalau dia on off, dia tak solat? Itu di luar bidang kita dah. Tapi kalau lagi baik kita kuat kuasakan, kau nak kerja dengan aku bayar gaji kau, kena ambil attendant juga semayang. Atas kita bayar gaji dia kan. Kita nak ceramah tak boleh dah. Gunalah power tu yang kita ada. Kadang-kadang pekerja maki hamun, apa bos bak semayang pun macam order asrama sama sekolah Bos staff marah. Lepas 2 tahun 3 tahun dia kerja dengan kita, dia berhenti kerja kat lain, insya-Allah dia ingat balik, aku jadi semayang, bos dulu lah punya pasal dulu. Kat awal aku tak ikhlas pun pergi surau, tapi dia paksa. Hari ni aku istiqamah solat. Itu kita boleh buat. Dah kita ada power, dah ada rezeki. Allah bagi rezeki bisnes besar-besar. Gunakan power tersebut untuk suruh anak-anak buah kita solat. Guna. Ada orang dah dia bisnes, bukan saja suruh staf solat, dia wajibkan, dia cari. Ini sahabat saya di Melaka, bisnes alhamdulillah milioner, dia gajikan seorang ustaz mengajar Quran di office. Staf mesti belajar Quran tiap-tiap mana dalam seminggu tu ada 2 kali, termasuk dia pun. Ustaz, saya dah habis dah baca surah Baqarah ni. Dia bos pakai ngaji juga, staf pun ngaji. Terpaksalah staf ngaji, ambil attendance. Akhirnya staf pun pandai mengaji, bos punya pasal. Begitu juga dengan solat. Kita sediakan tempat, kita sediakan ruang bila kita ada kuasa tersebut. Saya pernah dijemput ceramah jugalah. Ada seorang datuk ni ceramah di rumah dia. Di rumah dia dia kumpul semua staf dia, 250 orang di ruang tamu rumah dia. Ruang tamu rumah 250 orang. Rumah kita berapa ratus orang ruang tamu? Dia punya pekerja Indonesia dengan Bangla yang jaga landscape 8 orang 9 orang jaga kolam rumah kat Puchong. Bibik dia ada 7 orang Indonesia. Sebab dia memang masak setiap hari, tengah hari dia akan masak dan dia akan transport hantar ke office belanja staf-staf makan tengah hari setiap hari. Masak kat rumah dia. Memang dia bisnes catering, supply banyak lah. Jadi saya ingat lagi masa tu ceramah pukul 2.30. So saya pukul 2 suku saya dah sampai di lokasi. PA Datuk ni cakap, Ustaz, boleh kita lewatkan sikit, pukul 3 kita mula boleh? Saya kata cakap 2.30. Datuk minta Ustaz, sebab Datuk flight dia dari Bintulu, delay, tadi baru landing kat KLIA, ni on the way balik dah ke Puchong, cuma delay sikit. Jadi Datuk minta dia sampai dalam pukul 3, nanti kita mula ceramah pukul 3.
Saya kata dah kalau macam tu tak apalah. Dia duduk minum-minum air dulu. Staf dia ada 250 orang ni. Datuk tu sampai pukul 3. Saya kata untuk Ustaz, minta maaf saya lambat sikit. Saya kata okey, biasalah flight, tak boleh nak jangka. Saya ni kalau kebiasaannya kalau dipanggil ceramah di jabatan kerajaan ataupun korporat, biasanya pihak HR akan brief ataupun saya akan tanya ada apa-apa nak suruh saya sentuh ke tentang, iyalah nak sentuh secara indirect, integrity ke, teamwork ke apa. Saya tanya Datuk, Datuk, ada Datuk, Datuk ni baru sampai dari Bintulu, tak letih ke? Ustaz, saya jemput Ustaz ni untuk ceramah. Kalau saya tak dengar sekali, masa lain saya tak sempat nak dengar ceramah dah Ustaz. Jadi saya jemput Ustaz ni, saya nak dengar ceramah, nak dengar tazkirah. Lepas tu saya minta tunggu tu. Allah, Datuk ada nak suruh saya sebut apa-apa ke untuk staf ni? Kan? Kita tanya, ada nak suruh saya sentuh apa-apa ke? Kebiasaannya orang akan sebut Ustaz beritahu dia orang, kerja ini ibadah, kena kerja bersungguh. Ini kebiasaan. Saya tanya Datuk ada nak suruh saya sebut apa-apa ke? Ustaz pesan dia orang, sibuk macam mana pun kerja, solat jaga solat, sibuk macam mana pun jaga. Saya kata Allah, I love you. The first time business owner, dia yang di ladang di Bintulu, ada lagi yang ni staff dalam office 250 orang, 2-3 office dia sebut bab solat. Saya kata patut pun di rumah dia yang besar itu dia bersambung, memang ada dia sambung dengan surau soft, dalam surau muat dalam 20 orang pekerja Bangla dia, staff dia memang solat sekali dengan dia. Memang jenis orang jaga solat. Ustaz pesan kat dia orang, sibuk banyak macam mana besar pun jaga solat. Saya kata Allah, kita rasa sangat-sangat seronok. But dia back to basic. Pekerja yang jaga solat, insya-Allah dia jujur dengan diri dia, jujur dengan Allah, insya-Allah dia jujur dengan rezeki yang dia nak cari dengan pekerjaan dia. Pekerja yang berani tinggal solat, dia nak tipu bos, nak tipu majikan, nak pusing situ, dosa tinggal solat dia berani buat. Dosa lain apatah lagi. Maka begitulah bila kita sebut tentang Isra' Mi'raj, kita ingat peristiwa akidah, kita ingat solat. Dan sebenarnya ada satu perkara lagi yang penting daripada Isra' Mi'raj. Masa kita sampai pukul 9 kuliah malam ni, antara perkara penting juga, kalau tuan-tuan buka surah Al-Isra', sebenarnya ayat nombor 1 sahaja yang bicarakan tentang Isra' Mi'raj. Ayat nombor 2 dan seterusnya bicara tentang khianat dan kejahatan Yahudi alaihi la'natullah. Kejahatan Yahudi, dia berkait rapat dengan Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala mengingatkan tentang musuh utama umat Islam ini. Itulah golongan Yahudi, Bani Israel, yang telah mengkhianati para rasul, dan mereka ini sehingga ke akhir zaman akan memusuhi dan mengkhianati umat Islam. Mereka berusaha untuk menghancurkan Masjidil Aqsa sampai sekarang, dan mereka terus berusaha atas dasar akidah agama mereka nak meruntuhkan Masjidil Aqsa, nak membina di atas keruntuhan Masjidil Aqsa itu Haikal Sulaiman, makbad, tempat ibadat kemuliaan mereka. Ini kejahatan mereka yang mereka cuba untuk menguasai Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Isra' Mi'raj mengingatkan kita 3 perkara ini untuk kita terus ulang kaji, ambil peringatan dan mengambil iktibar. Saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada malam ni. Cuma saya ambil masa seminit 2 lagi nak kongsi kebetulan sampai ni tuan-tuan sedikit pengalaman. Saya dulu tahun 2013, 2014 saya ada masalah
penyakit resdung yang sangat teruk. Kadang-kadang pagi-pagi bocor ni hidung, batal kuliah subuh, tak boleh pergi kuliah, bersin kok. Alhamdulillah, saya belajar di Yaman, diperkenalkan dengan madu dari Yaman. Kemudian duk baca hadis-hadis amal habbatus sauda yang Rasulullah kata ubat segala penyakit, dan juga zaitun. Rasulullah kata gunalah zaitun. Jadi duduk amal-amal, alhamdulillah. Saya amal habbatus sauda, resdung saya ni saya jadi berkahak, berhinguh 2-3 hari, demam. Rupa-rupanya dia buang sinus tu. Ni cerita tahun 2013. Dan bila saya dah okey, dah sedung, dah boleh makan balik seafood, makan belacang, tempat berhabuk pun tak ada masalah dah. Isteri saya, dia buat PhD, ada masalah migraine, lalu suruh saya duduk tarik rambut dia ni. Saya kata dah saya lega dah makan habbatus sauda zaitun ni, cubalah amal juga. Alhamdulillah, isteri saya dia duduk amal habbatus sauda zaitun, Allah Ta'ala bagi sembuh dia punya migraine. Kakak saya cikgu sekolah, migraine. Mak mertua saya cikgu sekolah, migraine. Ni pakar-pakar migraine. Dia kata amal lah ni. Dan sekarang ni alhamdulillah Allah bagi kesembuhan pada dia orang. Ada juga sakit kepala sekali-sekala, tapi tak seteruk dululah. Sejak daripada itu, saya pergi mana-mana masjid, surau jabat, duduk ajak masyarakat amalkan. Subhanallah tuan-tuan, seronok apabila masyarakat bagi feedback. Betul Ustaz, bila amal habbatus sauda, minyak zaitun, kadar kolesterol jadi turun. Yang sakit lutut boleh bangun laju nak semayang, duduk kat dapur dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan antara yang banyaknya yang anak-anak perempuan tu, yang bila dia period, dia sakit perut tu, dia uzur tu, dia panggil sesunguk. Dia ada amal habbatus sauda, tak ada sesunguk dah sekarang ustaz dia tu. Alhamdulillah. Moga-moga bertambah sihat. Dan sekarang yang terkini, orang yang potong gelang lepas kena Covid, pernafasan dia kurang smooth. Jadi dia kata ustaz, duduk ambil habbatus sauda, ambil minyak zaitun, alhamdulillah pernafasan semakin baik, tapi kena istiqamah lah. Dan saya pun ada buat benda ni. Bahkan kita ada buat produk khusus habbatus sauda untuk anak-anak kecil, campur dengan madu, dengan kurma, nak suruh rasa sedap. Yang untuk dewasa, habbatus sauda lah zaitun. Ada juga untuk anak-anak, sebab anak-anak kita nak pergi sekolah. Penting sekarang immune system yang kuat. Saja saya ambil kesempatan, itulah datang malam ni, kalau ada di kalangan jemaah kita yang rasa nak amalkan habbatus sauda zaitun, nak ambil untuk anak-anak, mungkin lepas sembahyang nanti ada kat luar sana ada pembantu saya, boleh tengok tuan-tuan. Niat kita nak amal apa yang Nabi anjur, dan juga niat moga-moga menguatkan immune sistem kita. Boleh tengok nanti lepas sembahyang nanti. Jadi daripada saya sekadar ini dulu untuk malam ni. Moga-moga ada manfaatnya perkongsian. Dan ini ada sedikit permintaan pada anak anda Arif Izzuddin bin Ahmad Jeffrey yang sekarang ini kritikal denggi. Sama-sama kita doakan untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yashfiya mardana mardal muslimin. Nas'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yashfiya mardana mardal muslimin. Nas'alullah al-karim Rabbal arshil azim أن يشفي عارف إزوادين بن أحمد جفري. اللهم اشفه بشفائك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.